Okey, kita tengok soalan. Okay, Encik Tioh merupakan seorang kerani. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah 45,400. Okey, so ni poin yang pertama. Okey, biasanya kalau dia bagi pendapatan tahunan, mesti kena cari pendapatan bercukai lah. So, kalau cikgu tulis kat sini, pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai. Okey, tolak dengan pelepasan cukai. Cukai. Okey, formula ni tidak diberi. Jadi pelajar kena take note dekat sini. Okey, kalau sebut saja pengecualian cukai ni dia ada dua Okey, derma dan hadiah. So cikgu take note dekat sini derma atau hadiah. Okey, ni untuk pengecualian cukai. Okey, so kita tengok sambung soalan. Dia telah menderma sebanyak 500. Okey, so dekat sini kita jumpa perkataan derma dekat sini. Okey, derma 500 kepada sebuah rumah anak yatim yang diluluskan oleh kerajaan. Dan jumlah pelepasan yang dituntut. Dekat sini pun ada satu pelepasan So, pelepasan dia sebanyak 12,630. Okey, jadual menunjukkan sebahagian daripada jadual kadar cukai individu untuk tahun taksiran 2020. So, dia bagi satu jadual pada kita lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Hitung cukai pendapatan. Okey, dia nak cukai pendapatan. Okey, first kali kena cari dulu pendapatan bercukai. So, kalau cikgu tulis balik, pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan. So, kita dah ada 45,400. Tolak dengan pengecualian cukai. Ada derma tadi, 500. Kita tolak dengan pelepasan cukai. So, pelepasan cukai dekat sini dia dah bagi 12,630. So, kita dapat pendapatan bercukai. Okey, 45,400. Tolak dengan pengecualian cukai tadi 500. Tolak dengan pelepasan cukai 12,630. So, kita akan dapat 32,270. 32,270. Okey, pendapatan bercukai settle. Okey, bila nak cari cukai pendapatan? Okey, nak cari cukai pendapatan. So, kita kena rujuk jadual lah. Okey, 32,270. So, 32,270 duduk dekat sini. 32,270. So, dekat sini lah range dia. Okey, so cukai pendapatan. Pendapatan sama dengan. Okey, kita tengok 32,270 dekat sini. So, 20,000 pertama dia kena bayar berapa? 150. So, kita take note dekat sini 150. Okey, kita tambah dengan. So, balance dia mesti didarab dengan 3%. So, balance dia berapa? 32. Kalau cikgu buat jadual macam ni, 32,270 tolak dengan 20,000. Okey, darab dengan 3%. Okey, so kalau kita kira dekat sini, 32,270 tolak dengan 20,000. 3, okey, tolak 20,000. Dan kita darab dengan 3%. So, darab dengan 3/100. Okey, kita akan dapat 368.1. Kita tambah dengan 150. So, kita akan dapat cukai pendapatan dia 518.1. 518.10. Ni cukai pendapatan. Okey, untuk soalan ni cukai pendapatan yang perlu dibayar. So, yang perlu dibayar. So, kita tulis lagi satu cukai. Cikgu sambung kat sini lah. Yang ni
Abaikan cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, so kita dapat 518.10. Kita tolak dengan rebate. So rebate dekat sini 400. Macam mana boleh dapat rebate? Okey, so rebate, cikgu take note kat sini rebate. Rebate ni kalau pendapatan bawah 35K, pendapatan bercukai yang ni bawah 35K dapat rebate 400. Inilah kita tolak 400. Okey, dan rebate yang kedua ialah zakat lah. Rebate ada dua sahaja Okey, so kita tolak, kita akan dapat, so tolak 400 akan dapat RM118.10. Okey, ni cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, pelajar take note dulu, nanti cikgu nak padam. Okey, seterusnya untuk soalan B, jika Encik Tioh membuat potongan cukai bulanan, PCB PCB ni bulanan. So sebulan dia potong RM80 daripada gajinya setiap bulan. Tentukan sama ada Encik Tioh perlu menambah. So dia kena tambah tak? Okey, bayaran cukai pendapatan atau tidak, justifikasikan jawapan anda. So dekat sini ada dua soalan dekat sini Okey, first kali PCB dia RM80 sebulan. So 80 didarab dengan 12. Ni poin yang pertama lah. Okey, so kalau kita darab 80 darab dengan 12. So pelajar akan dapat 960. 960. Pelajar kena mention dekat sini. Okey, tentukan sama ada Encik Tioh perlu menambah bayaran cukai pendapatan. Bayaran cukai pendapatan banyak ni je. So potong gaji dia 960. So jawapan dia tidak lah. Tidak perlu. Pelajar mention so tidak. Kenapa tidak? Okey, PCB lebih besar daripada cukai pendapatan. Besar daripada cukai pendapatan. Okey, so pelajar mention macam ni pun pelajar dah full mark dah. Okey, ataupun pelajar boleh kira lah. PCB lebih besar daripada cukai pendapatan, terdapat lebihan bayaran. Okey, lebihan bayaran. So pelajar boleh juga mention dekat sini. So 960 tolak dengan RM118.10. Okey, so pelajar akan dapat 841.9. 841.9 mesti tulis kosong kalau poin 9 saja salah Okey, so settle untuk soalan B ni. Okey, bukan soalan B, soalan yang kedua. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk hari ini. Encik Tioh memiliki sebuah rumah di Jerantut. Dia telah menerima bil cukai pintu. So dia terima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran. Okey, diberi nilai tahunan dia 4280 dan kadar cukai pintu dia 4.5%. Hitung cukai pintu. Soalan dia nak cari cukai pintu. So kita tulis sikitlah cukai pintu. Tu sama dengan kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan. Okey, so kita just darab je lah 4.5%. Okey, darab dengan 4280. So kita akan dapat, so cikgu darabkan. Okey, 4.5 per 100. Okey, darab dengan 4280. Okey, so kita akan dapat 192.6. 192.60. Okey, ni cukai pintu untuk setahun, nilai tahunan dia. Okey, so soalan dia hitung cukai pintu perlu dibayar tempoh setengah tahun. Okey, tempoh setengah tahun, jadi kita bahagi dua lah. Bahagi dua. So dia kena bayar
Just bahagi je untuk setengah tahun kan. Okey, so kita akan dapat 96.30. 96.30. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, soalan 12. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi cukai pendapatan Puan Julia bagi tahun 2022. Okey, kita tengok gaji bulanan dia 4,800. Okey, 10% daripada gajinya digunakan untuk rawatan perubatan. Okey, so 10%. Pendapatan pasif bulanan Puan Julia ialah 1,200. 20 daripada pendapatan pasif bulanan digunakan untuk insurans. Okey, yang ni untuk insurans, yang ni untuk rawatan perubatan. Puan Julia mendermakan. So, dia derma 1,300. Okey, kepada sebuah perpustakaan negeri lah. Okey, Puan Julia membayar zakat 550 pada tahun tersebut. Okey, jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada kadar cukai pendapatan individu. Okey, bagi tahun 2022. Okey, kita tengok soalan. Berikan satu contoh rebate cukai. Okey, pelajar take note dekat sini. Rebate hanya ada dua sahaja. Okey, rebate hanya ada zakat. Okey, dan lagi satu rebate 400 lah. Okey, rebate 400. Okey, untuk pendapatan kurang. Okey, 35K. Pendapatan bercukai kurang 35,000. Okey, dua ni saja ialah rebate. Okey, kena tulis ke pendapatan bercukai? Tak perlu kot. Okey, pendapatan bercukai lah. Dan bercukai. Okey, settle untuk soalan A. Soalan B, berapakah jumlah pelepasan cukai Puan Julia? So, dekat sini kita tengok pelepasan cukai. Okey, kalau kita take note ni gaji. So, ni pelepasan cukai. Rawatan ni pelepasan cukai. Okey, 20% daripada pendapatan bulanan dia untuk insurans pun. Okey, pelepasan cukai. Okey, kalau derma dekat sini, pengecualian cukai. Derma. Okey, pengecualian cukai. Okey, so soalan dia, berapakah jumlah pelepasan cukai? So, kita kira lah. Okey, so 10% daripada gajinya. So, kita darab dengan 4,800. Okey, so kita kira dulu satu-satu. Okey, 10 per dengan 100. Okey, kita darab dengan 4,800 lah. Okey, so kita dapat 480. So, 480. Okey, dan seterusnya. Okey, dekat sini dikata 20% daripada pendapatan pasif bulanan. So, pendapatan pasif dia 1,200 lah. So, 20% daripada 1,200. So, yang ni dia guna untuk insurans dia. Okey, so kita kira 20%. 10%. Okey, darab dengan 1,200. Okey, so pelajar akan dapat 240. Okey. Okey, berapakah jumlah pelepasan cukai? So, sekarang ni ialah pelepasan cukai. Kalau kita tengok dekat sini, ni semua ni bulanan. Pelajar bulanan. So, kalau soalan dia pelepasan cukai mesti tahunan lah. Bermakna 480 tambah dengan 240. Kita darab dengan 12. So, baru kita dapat jawapan dia untuk pelepasan cukai. So, cikgu kira sikit. 240 tambah 480. Okey, kita darab dengan 12. Setahun Okey, so 8,640. 8,640. Okey, settle untuk soalan B. Okey, seterusnya kita cari soalan C. Okey, hitung cukai pendapatan. So, nak cari cukai pendapatan, kena cari pendapatan bercukai dulu.
So, cikgu tulis balik pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai. Cukai, kita tolak pelepasan cukai. Sana, pelepasan cukai. Belajar take note dulu. Mesti tulis formula ni Formula ni tidak diberi, so kita tulis. Jadi sekarang ni kita cari satu-satu. So kita tengok pendapatan tahunan dia. So gaji bulanan dia berapa? 4,800. Okey, ni pendapatan aktif, pendapatan pasif dia 1,200. So pendapatan tahunan dia kita tunjuk satu-satu 4,800 kita tambah dengan 1,200. Okey, ni bulanan mesti darab dengan 12 sebab dia kira tahunan. Okey, so seterusnya cikgu sambung. Tolak pengecualian cukai. So pengecualian cukai ni ialah derma atau hadiah So derma dia 1,300. 1,300. Okey, tolak dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai tadi kita dah kira dah. 8640. Okey, so 8640. Okey, kita dapat pendapatan bercukai dia. So kita kira dulu. Okey, 4,800 tambah dengan 1,200. Ini gaji dia dulu. Darab dengan 12. Okey, so setahun gaji dia 72,000. Tolak dengan pengecualian cukai dia 1,300. Derma dia. Okey, kita tolak lagi dengan pelepasan cukai 8640. So kita dapat 62060. 62060. Okey, settle untuk pendapatan bercukai. Baru kita kira cukai pendapatan. Okey, kita nak kira cukai pendapatan. Okey, sama dengan kita tengok dekat sini. Pendapatan bercukai dia 62. So, 62 ni duduk dekat sini. Okey, jadi untuk 50,000 pertama, dia kena bayar 1,800. Okey, dan balance dia. So, kita tambah dengan balance dia. 62060 tolak 50,000 lah. Okey, 62060 tolak 50,000. Okey, kita darab dengan berapa persen dekat sini? 14%. Okey, so cikgu kira 1,800 tambah dengan, so kita tekan kalkulator lah. Okey, 62060 tolak dengan 50,000. 1, 2, 3. Okey, darab dengan 14%. 14 per 100. 14 per 100. Okey, so kita akan dapat dekat sini 1688.4. 1688.4. Okey, so kita tambahlah dengan cukai yang dikena bayar ni. Tambah 1,800. Okey, so settle. Kita dapat jawapan 3488. 3488.40. Okey, so ni cukai pendapatan dia. Seterusnya kita tengok. Okey, kalau cukai pendapatan yang perlu dibayar dan cukai pendapatan yang perlu dibayar. So dekat sini kita dimension. Okey, Puan Julia ni bayar zakat. So kena tolak lah dengan zakat dia. So 3488.40 tolak dengan zakat dia 550. So kita akan dapat jawapan dia. Okey, tolak dengan 550. So kita dapat jawapan dia 2938.40. 2938.40. Okey, so settle untuk soalan
soalan cukai, soalan Kedah, soalan yang ke-6. Badrul memiliki sebuah kegunaan persendirian. Okey, semula. Badrul memiliki sebuah kereta kegunaan persendirian dengan kapasiti enjin 1768cc di Alustar seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, so ni ialah kereta Badrul lah. Okey, ni kapasiti enjin. So dia bagi jadual kepada kita. Seterusnya beliau ingin menjelaskan cukai jalan. Okey, so kita nak kira cukai jalan lah. Kalau bahasa lain rotek. Okey, rotek kereta tersebut di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah. Okey, berdasarkan jadual hitung baki wang yang diterima. Okey, soalan ni dia nak baki wang yang diterima oleh Badrul jika dia membayar dengan menggunakan wang 300. Okey, dia nak baki kalau dia guna duit 300. Okey, first kali kita kira cukai jalan lah. Okey, so kita tengok cukai jalan. Okey, first kali tengok sisi dia. So kita tengok table ni dekat mana? Dekat sini lah, 1768 tu dekat sini. Okey, so kita tengok dekat sini. Kadar dia 200. Okey, jika melebihi 1600cc, kita kena darab dengan 4%. Okey, first kali dekat sini dia 1768 dekat sini ya, 1768. Okey, kita kira dulu 200. Okey, kita tambah dengan melebihi 1600. Maksudnya 1768 tolak dengan 1600 ni kita darab dengan kadar dia 4%, 0.4. Okey, dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. 1768. Okey, tolak dengan 1600. Okey, kita darab dengan 0.4. Okey, so dekat sini 67.2. 67.2. So pelajar tunjuk jalan pengiraan Okey, so dekat sini 67.20 lah. Okey, jadi kadar cukai dia 267.20. Ni cukai yang dikenakan lah. Soalan ni dia tanya baki. Kalau dia ada 300. So baki kita kira balik. 300 kita tolak dengan 267.20. So kita akan dapat 300 tolak dengan 267.20. Okey, 32.8. 8. Okey, senang je 80 lah sebab dia ringgit. Okey, settle soalan macam ni. Biasanya soalan macam ni dia akan bagi 3 markah lah. Satu ni pengiraan ni, 1, 2. Okey, dekat sini kalau ada cara kita tolak bagi 3, 4 markah. Sorry Okey, kalau soalan biasanya dia bagi 4 markah lah. Okey, settle soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-4. Okey, Safwan ingin membeli kereta untuk isterinya di Jelebu. Beliau telah membeli sebuah kereta dengan harga 118,000. So, kereta dia 118,000 dengan kapasiti enjin 1799cc. Jadual 2 menunjukkan kadar cukai jalan milik persendirian. Okey, hitung cukai jalan bagi kereta itu. So, sekarang ni kita tengok sisi. Soalan ni mudah sikit. Okey, so kita tengok sisi 1799. So, 1799 ni duduk dekat sini. Okey, so sekarang ni kita tahu. Untuk, ni dekat Semenanjung Malaysia kan ni? Jelebu Semenanjung Malaysia. Sebelah sini lah. Okey, so kadar asas dia 250. So, dia kena bayarlah 250 ni untuk 1600cc Okey, so yang lebih daripada 1600 ni darab dengan
50 sen. Okey, bermakna dekat sini kita tulislah. Okey, RM250 ni dia kena bayar lah. So, ditambah dengan. So, balance dia 1799 tolak dengan 1600. Kita dah kira tadi. 1600 ni dekat sini 1600 cc tadi. So, tolak 1600 cc darab dengan 50 sen. Okey, 0.5. So, kita kira dekat sebelah dulu. 1799 tolak dengan 1600. Okey, darab dengan 50 sen. 0.5. Okey, so dia kena bayar 99 50 sen. 99 50 sen. Okey, tambah dengan 200.5. Tambah dengan 250. So, pelajar akan dapat 349.50. 349.50. Mesti dua titik perpuluhan lah kalau ringgit. Kalau tulis 349.5 saja salah. Okey, soalan ni 3 markah. 1. Okey, 2. 3. Okey, mudah sangat soalan ni. Settle soalan yang keempat.